rumahku keras. Sebenarnya tak tahulah rumah ni keras ke tak. Saya beli rumah ni tahun 2017, rumah teres kos sederhana dari owner seorang India. Dan sebenarnya rumah ni dibina tahun 70-an. Owner tu kata rumah pusaka depa dan dia sebenarnya tak nak jual rumah ni sebab depa semua membesar kat rumah ni. Dan katanya lagi rumah ni banyak kenangan. Dia tinggal di KL dan sesekali dia akan balik tengok rumah ni dalam sebulan ataupun 2 bulan sekali. Cuma hari tu dia balik tengok-tengok rumah dah dimasuki pencuri. Habislah kabel, sinki sampai pintu tandas pun depa curi. Dan rumah dia rosak teruk dah juga. Siling semua dah patah, kipas semua kena curi. Jadi isteri dia pun nasihat, jual je lah rumah ni sebab depa pun dah tua dah tak mampu dah nak jaga rumah tu lagi kan. Lagipun rumah kosong, pencuri selalu masuk. Jadi dia pun jual lah rumah tu kat saya. Dan saya beli rumah tu dalam keadaan yang rosak teruk. Memandangkan saya memang nak cari rumah area situ dan area situ pun memang susah nak dapat rumah. Tambah-tambah lagi dengan harga yang murah. Sebab tu saya terus beli. Dan lepas tu dalam setahun jugalah saya hanya pergi tengok-tengok je rumah tu. Sambil fikir macam mana nak renovate. Masa tu adalah jiran-jiran yang mungkin lah busuk hati ke apa ke. Saya tak tahulah. Sebab owner India tu kata jiran-jiran kat sini ada yang nak beli cash rumah tu. Tapi sebab dia tak nak jual kat mereka. So jiran macam tak puas hati. Punca dia tak nak jual sebab dia nak cari orang yang tak ada rumah lagi. Dia nak orang yang berkeluarga yang duduk. Bukannya macam jiran-jiran dia yang duk buat bisnes rumah sewa. Dia kata walaupun dah jual rumah ni, tapi dia sayang dengan rumah ni. Dan dia sangat berharap orang baru juga jenis yang sayang rumah. So, dia nak tengok orang dulu, baru dia nak jual. Satu hari tu adalah satu jiran ni tanya saya kan, saya beli ke rumah ni? Saya pun cakap lah, ya. Dia kata, kenapalah beli rumah ni? Rumah ni keras, ada hantu. Saya cakap lah, hantu kat mana-mana pun ada. Hantu boleh halau je. Saya berseloroh dengan dia. Nak dijadikan cerita, betul-betul kat depan rumah tu ada satu pokok kelapa. Saya bercadang nak potong pokok tu. Saya cari tukang tebang pokok. Entahlah kat mana salahnya, dia baru je nak mula tebang, dia dah sampai ke atas dah. Tiba-tiba dia terjatuh dari pokok. Habis kecoh kat kawasan tu. Muncul lah dia tak mati, cuma patah kaki sikit lah. Saya panik juga lah kan time tu. Nasib baiklah pokok kelapa tu pun tak tinggi sangat. Apa lagi, masa kejadian tu, ada 2-3 jiran yang kata pokok ni ada hantu. Rumah ni pun berhantu. Sebab tu, dia tak bagi usik. Sebelum saya buat keputusan nak potong pokok tu, ada jiran saya, seorang India juga. Anak dia kata, baguslah potong pokok tu sebab dia nampak ada benda atas pokok tu. Kemudian mak dia pula cakap, 2 kali dia terjatuh dekat kawasan rumah saya macam ada orang tolak masa dia berjalan depan rumah saya. Bila insiden orang terjatuh pokok, saya memang agak tertekan jugalah masa tu dengan cerita-cerita jiran kat situ kan. Dan lepas tu, lama jugalah saya tak pergi ke kawasan tu. Sebab malas nak dengar cerita jin-jiran tu. Kemudian rasa malu juga sebenarnya nak pergi situ. Orang pula suka tanya-tanya kan, tak buat apa-apa ke kat rumah tu. Kemudiannya saya panggil seorang ustaz ni datang rumah. Dia baca-baca semua. Dia kata tak ada apalah rumah ni. Biasalah rumah kosong kan, standard lah ada benda duduk. Lepas tu kebetulan dia recommend ada seorang tabligh ni kerja potong pokok. Saya pun panggil lah dia potong dan Alhamdulillah dapat potong tanpa sebarang masalah. Masalah kedua pula, saya nak bersihkan kawasan longkang dan tebas rumput. So, saya pun carilah 2-3 orang. Semua kata nak mai. Tapi kemudiannya tak mai pun. Kata ada hal lah, apalah. Ada yang terus tak reply message pun ada. Mungkin tiba-tiba dia pun rasa macam tak ada hati nak pergi kot. Kemudian datanglah seorang ni. Dia buat kerja tu macam tak boleh nak habiskan kerja. Gelisah je dia. Dia kata rasa panas sangat rumah tu. Tapi dia siapkan jugalah walaupun ada baki sikit-sikit kan. Itu pun 3 hari dia ambil masa sebab dia datang sekejap, lepas tu dia balik. Tapi yang peliknya, masa saya duduk rumah tu, tak ada rasa apa pun. Cuma yang saya perasan, setiap kali saya pergi rumah tu, mesti saya akan mimpi pelik. Mimpi perkara-perkara dalam rumah tu. Macam ada banyak duit kertas, duit shilling emas, barang kemas, berpeti-peti. Mimpi ada pokok bunga putih depan rumah tu, sedangkan rumah tu tak ada pun pokok macam tu. Kemudian saya juga kerap mimpi ayam bertelur dalam rumah tu. Tapi telur dia warna putih. Dan macam-macam lagi lah mimpi yang aneh-aneh. Mulanya saya abaikan je dan saya anggap mungkin gangguan biasa-biasa lah atau permainan tidur. Kemudian masuk tahap saya renovate pula rumah tu, saya panggil tukang berumah buat. Dia buat rumah elok dan kawan saya yang recommend. Hari ketiga dia buat kerja tu, dia jatuh dari tiang. Macam mana terjatuh tu, dia pun tak tahu. Dah terkendala rumah tu sebab nak urut kaki pula kan. Mujurlah hal yang ini, jiran tak tahu. Kalau tak, akan ada je lah cerita panas yang dia duk reka nanti kan. Lepas tu tukang sambung kerja pun tak dapat nak habiskan. Dia pergi buat tempat lain dulu. Sebab asal buat rumah saya, dia mesti demam sampai berminggu nak gebah.
Sampailah saya call message pun dia dah tak nak reply dah. Tergendala lagi proses rumah tu. Yang dia dah buat tu bumbung je. Ceiling dan kerja-kerja dalam semua tak settle. Saya rasa mungkin dia pun rasa susah kot nak buat rumah tu sebab asyik tak sihat je. Cari orang kerja pun tak kekal. Lepas tu satu hari tu dia call saya, dia minta maaf. Katanya lama dia tinggalkan rumah tu. Dia kata tak pernah dalam sejarah kerja dia tak siapkan rumah dan ambil masa yang sangat lama untuk siapkan. Dan ini first time dia kata dia tak dapat nak siapkan rumah tu dan tertangguh lama. Tapi dia cakap dia banyak masalah sekarang ni. Anak dia sakit, bini sakit. Dan dia beritahu dia mungkin tak dapat buat dah rumah saya. Dia minta saya cari tukang lain. So saya pun tanpa banyak soal, saya carilah tukang lain. Tapi ambil masa jugalah. Okay, bila sampai part wiring pula, saya panggil beberapa orang dan sama kes macam tukar rumput tu, orang tak jadi datang. Tak tahu kenapa. Mula tu saya fikir mungkin sebab aura rumah ni kot. Saya ada juga azan kat rumah, baca-baca ayat kursi, minta tolong daripada Allah kan, doa. Dan lepas tu datang seorang ni buat wiring, dia pun buat kerja tak habis. Kena tangkap sebab kes dah ada pula. Saya kena cari orang lain nak sambung kerja. Duit pun dah rugi banyak dah sebab setiap tukang dia letak harga yang berbeza-beza. Dan makin ke depan, harga makin naik. Okay, kemudiannya datanglah seorang tukang Melayu ni. Bagus orangnya. Tapi pekerja dia pula yang selalu komplain kat saya. Dia kata rumah ni seram. Rasa takut nak buat kerja. Rasa macam ada benda. Dan lepas tu, pekerja tu kata jiran cerita macam-macam. So, dia rasa sangat takut dengan rumah ni. Dan lepas tu lagi, setiap kali nak main rumah tu, dia rasa macam berat je. Dan lepas tu tiba-tiba rumah ni macam lama dia pun biar tak sambung kerja. Saya tanyalah bos saya pun kan, kenapa lama tak main buat rumah. Dia kata pekerja dia 2 orang berhenti. Dia pun tak tahu siapa. Dia kata dia tengah cari orang lah ni. Dia minta saya masa sikit lah. So, tertangguh lagi rumah ni. Pekerja dia punya takut tu sampai bumbung pun dibuka. Bagi cerah, dia kata. Lagi satu, kami sendiri pun jadi sentiasa ada masalah bila nak cek barang. Ada je apa-apa tak kena sampai tukang pun pergi buat tempat lain dulu. Sebab kami cek barang lambat pula. Tapi kan jiran sebelah saya Melayu. Dia cakap rumah dia sendiri ada benda. Masa proses buat rumah saya pun saya ada dengar cerita yang kata jiran tu dah pindah. Kemudian satu hari ni mak saya tanyalah tukang tu kan, ada nampak ke jiran kami tu sebab katanya dah pindah. Tapi tukang kata orangnya dalam rumah tak nampak. Tapi setiap kali dia buat kerja akan dengar suara perempuan menyanyi. Macam masa mandi duduk menyanyi kan. Kebetulan saya ada nombor jiran tu, saya mesej dia, saya tanyalah dia, betul ke dia dah pindah? Dia kata dia seorang je duduk kat rumah tu. Anak bini semua dah lama balik kampung. Dia tu sebab dia tak dapat tukar kerja, so dia stay lah kat sini. Tapi jarang-jarang jugalah balik. Suara perempuan yang dia dengar tu tak tahulah suara siapa kan. Tapi saya pergi rumah tu, sampai malam saya duduk, tak ada siapa pun. Nak kata seram ke apa ke, langsung tak ada. Sorang-sorang je saya duduk. Cuma bila malam je mesti akan mimpi mengarut. Walaupun dah berwuduk, dah baca Quran dan dah berzikir macam-macam dah. Tapi tak tahulah kenapa orang lain siang-siang pun dah rasa seram. Okay. So, pendekkan cerita, sekarang ni rumah tu memang banyak masalah. Sekarang saya tengah cari tukang nak pasang mozaik pula. Tapi itulah, tak tahu apa lagi yang akan berlaku. Tukang saya pun sangat penyabar, cakap lemah lembut. Tapi sejak-sejak nak pasang ceiling, dia dah jadi kuat bebai dah. Dia dah macam bukan diri dia. Lepas tu, dia letak pula harga tak masuk akal. Sedangkan dulu janji harga lain. Cara dia macam ibarat supaya kami ni tak payah hire dia lagi. Pun sebab nak selesaikan kerja, maka saya bayar jugalah apa yang dia minta. Kemudian dia sub ke orang tau, dia tak buat sendiri. Dia langsung tak main tengok dah rumah tu. Dan dia asyik ulang cakap, saya tak mau main daripada sini. Nak bagi siap cepat je ni, lama sangat dah saya buat rumah ni. Tapi tak siap-siap juga. Saya tanyalah kenapa, ada masalah apa kan. Sebab walaupun harga dia sangat mahal, tapi sebab nak selesaikan kerja, saya sanggup bayar. Tapi bila saya setuju pun, dia pula tak mau buat. Dia kata dia dah ambil dah barang-barang dia, nak pergi buat ke tempat lain pula. So sekarang ni otak saya dah sangat penat dengan keadaan ni. Sebenarnya sepanjang buat rumah ni, hati selalu rasa tertekan. Macam berat betul kepala ni. Macam ada beban. Tapi bila terbengkalai macam ni, hati rasa lapang pula. Tak tahulah kenapa. Macam malas nak peduli pun ada. Tapi itulah rumah nak kena siapkan juga. Sebab saya nak duduk dekat rumah tu walaupun ada pelbagai cerita di sebaliknya.